Kisah dibawakan pada hari ini ialah kisah Padah Berhutang. Ia mengisahkan tentang seorang anak kampung yang bernama Amani. Amani berjaya melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Emaknya seorang suri rumah dan ayahnya seorang petani. Amani mengalami perubahan yang drastik akibat pengaruh rakan-rakannya di universiti. Weh, korang. Jom lepak dekat KLCC. Tak nak lah. Banyak kerja aku tak siap lagi ni. Jomlah, kau ni bosan lah. Cuba jadi macam kita orang. Asal stres je, kita orang keluar. Betul tu. Jom. Tapi aku tak ada duit lah nak keluar. Duit aku ni cukup-cukup je sampai hujung bulan. Tak apa. Pasal tu kau jangan risau. Kau ni okeylah, aku siap kejap. Yeay. Ketika berada di KLCC, Weh, cantik kan handbag dekat kedai tadi? Ya, cantik sangat. Beg tadi sama macam harganya kan? Aku rasa kan aku nak masuk kedai H&M lah. Cuci mata jap. Alah kau tu. Bukan boleh tengok je. Pantang tengok. Mesti ada nanti yang kau bawa keluar dari kedai tu. Haha, dah. Jom. Sok. Mana tahu nanti ada yang berkenan. Kita boleh beli. Lagipun ada promosi kan minggu ni. Banyak betul duit kau kan, Tira? Emma, kau pun apa kurangnya bila berbelanja? Kata dulang paku serpih, kata orang dia yang lebih. Dah lah, jom kita masuk. setelah selesai di KLCC, mereka pun pulang ke rumah sewa dengan menaiki kereta. Ketika di dalam kereta, Alamak, banyaknya aku belanja hari ni. Tapi baju seluar dia cantik dan murah. Bukan selalu kan ada promosi. Betul. Memang jarang ada promosi tapi banyak yang kau belanja tu. Puncanya kau juga tahu suka asuk aku. Aku ikut je lah. Bestnya banyak duit, boleh beli itu ini, pergi sana sini. Aku selalu kena cemat-cemat. Yelah, aku bukannya orang senang. Alah, Amani, kami ni pun guna duit pinjaman selain dapat daripada ibu bapa kita orang. Betul tu. Tapi kan aku ada idea macam mana nak dapatkan duit yang banyak. Hahaha. Macam mana weh? Bank kan banyak. Pinjamlah dekat bank dulu. Nanti bayarlah kemudian. Baik betul bank nak kasih pinjam dekat pelajar macam kita ni kan? Itulah kau ni. Ada-ada je kan? semenjak itu keinginan Amani untuk mempunyai barang yang mewah dan berjenama membuak-buak. Tetapi Amani mempunyai rancangan supaya dia mampu mendapatkan barangan itu walaupun tersepit dengan masalah keuangan. Assalamualaikum ayah. Ayah sihat ke? Waalaikumsalam. Sihat, alhamdulillah. Kamu apa khabar? Lama tak tanya khabar ayah. Macam mana belajar? Okey ke? Sihat. Semuanya okey ayah. Saya ada benda nak minta dekat ayah ni. Apa dia nak? Cakaplah, insya-Allah ayah akan cuba usahakan. Saya nak pakai duit lah ayah. Duit pinjaman saya tak cukup. Saya perlu beli barang-barang untuk projek tahun akhir. Banyak duit yang perlu saya guna. Boleh ayah masukkan duit untuk saya? Oh, boleh nak, insya-Allah. Tapi saya nak dalam 400 ke 500 ke macam tu tau ayah. Baik nak, insya-Allah. Amani telah menggunakan duit yang diberi untuk memenuhi kehendak. Bukan sahaja ayahnya, tetapi dia telah banyak meminjam duit dari rakan-rakannya dengan alasan yang mendesak. Setelah tamat pengajian, Amani pulang ke kampung halaman. Amani pulang ke kampung kerana dia tidak mampu untuk tinggal di bandar kerana duit pinjaman PTPTN-nya sudah habis. Amani bosan duduk di kampung. Nak kerja, mak dan ayahnya tidak izinkan kerana dia anak perempuan. Tidak elok pulang lewat malam katanya. Aduh, bosan sangat duduk dekat rumah ni. Tak ada benda nak buat.
Naik rimas je buatnya. Dah lah tak boleh pergi beli belah. Mari makan cekodok emak goreng ni. Panas-panas lagi. Sejuk kan tak sedap pula. Saya bosan lah duduk kat rumah ni, Mak. Tak buat apa-apa. Rimas tau tak, Mak? Apa adik cakap macam tu? Mak Ciki ajak pergi tolong dekat kedai runcit dia. Hujung kampung tu tak nak. Ni nak protes saja kerja. Apa? Kerja kampung? Mak ni biar betul. Orang belajar tinggi-tinggi nak suruh kerja dekat kedai runcit buruk Mak Cikiah tu. Tolonglah, Mak. Apa kelas? Ish, Mak ni pun. Belagak betul kamu ni. Orang ajak kerja, ditolaknya mentah-mentah. Amani membuat memek muka sambil mengunyah cekodok. Selesai dikunyah, terus merejah emaknya. Mak. Ish, apa kamu ni? Terkejut mak. Nasib baik mak tak ada sakit jantung tau. Mak, boleh tak Mak pujuk ayah? Saya nak pergi Kuala Lumpur. Buat apa nak ke sana? Tak payahlah. Kat sana bukannya ada saudara mara pun. Lah, saya nak kerja dekat sana, Mak. Sementara nak tunggu dapat tawaran kerja tetap. Tak naklah kerja dekat kampung ni. Alah, kat sana saya boleh tumpang rumah kawan masa universiti. Mak, bolehlah, Mak. Mak tak ada duit nak bagi dekat kamu untuk hidup dekat KL tu. Nak beli tiket bas lagi. Kamu tak payahlah nak susah-susah menumpang rumah orang. Duduk je dekat kampung ni lah. Lagipun, kat luar sana tu ramai orang jahat. Ish, Mak ni orang pandai lah jaga diri. Dah besar panjang dah pun. Bolehlah, Mak. Mak pujuk ayah Bunyi enjin motosikal milik ayah Amani kedengaran dari luar rumah. Ayah meluru ke ruang dapur, menjengah dua beranak menikmati minum petang dan racak berbual. Amboi, dua beranak ni kemain panjang bersembang. Orang bagi salam, tak ada yang menyahut ya. Abang, dah balik? Maaflah tak dengar pula. Jemput duduk bang. Manalah nak perasan. Saya tengok rancak betul berbual dengan anak kesayangan tu. Sembang kosong je dengan Amani ni ha. Makanlah abang cekodok saya goreng ni. Dah kenapa kamu dua beranak ni? Ada nak cakap apa-apa ke? Mak nak cakap sesuatu tu rasanya ya. Apa dia maknya nak cakap? Cakap je lah. Bukannya kita makan orang. Kita makan cekodok yang sedap ni Tak adalah bang. Ni sebenarnya si Amani ni nak ke Kuala Lumpur. Nak kerja dekat sana katanya. Muka ayah menjadi tegang. Suara pun ditinggikan sedikit. Apa? Tak payah nak mengarut Amani. Kerja kat kampung ni kan banyak. Si Kiah ajak kerja kedai kamu. Tak nak. Alah, ayah ni tak ada kelas lah kerja kat situ. Dah lah tempat buruk. Sepatutnya orang belajar tinggi-tinggi ni kerja dekat pejabat, dekat bandar. Kat Kuala Lumpur tu baru ada kelas ayah. Kan mak kan? Amani cuba meraih simpati emaknya untuk menyokong pendapatnya. Wajah yang kesian cuba ditonjolkan kepadanya emaknya itu. Bang, bagilah anak kita ni nak kerja dekat sana. Sudah. Aku tetap dengan keputusan aku. Kau orang perempuan, duduk rumah saja. Ayah terus berlalu pergi ke dalam bilik. Mak dan Amani terkedu. Amani terpaksa akur akan arahan ayahnya, walaupun hatinya membuak-buak ingin pergi ke ibu kota. Setelah lamanya berada di kampung, pada suatu hari Amani menerima sepucuk surat. Apabila selesai membaca kandungan surat tersebut, Amani menjerit memanggil emaknya dan ayahnya. Kenapa ni? Kamu terlompat-lompat, menjerit-jerit. Suara kamu sampai satu kampung tahu boleh dengar. Apa ni sebenarnya? Surat apa kamu pegang tu? Mak, ayah, surat ni tulis saya dapat tawaran kerja dekat KL. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya
Dapat juga ya kamu kerja dekat KL tu sesuai dengan kelayakan kamu. Bolehlah lepas ni dengarkan sedikit buat mak dengan ayah kat kampung ni. Betul tak bang? Kali ni, ayah benarkan kamu pergi di KL tu. Sebab kamu dah ada kerja tetap yang stabil. Tapi ingat, kena pandai bawa diri. Jaga diri kat sana. Ya, baik ayah, mak. Setelah beberapa bulan hidup di Kuala Lumpur, Amani semakin lupa diri. Dia begitu boros dalam berbelanja sehingga mempunyai masalah keuangan. Dia buntu bagaimana cara untuk meneruskan hidup di bandar. Assalamualaikum, mak. Mak sihat? Ayah sihat? Alhamdulillah, sihat. Lama kamu tak telefon mak ayah dekat kampung ni. Itulah mak. Banyak kerja dekat pejabat sekarang ni. Mak, nak minta tolong sikit boleh? Ada apa? Cakaplah. Sebenarnya saya nak pinjam duit sikit. Boleh? Ya Allah, Mani. Gaji kamu kan dah ada. Tak cukup ke? Mak ayah tak ada duit lah. Ayah kamu pun tak berapa nasihat. Banyak guna duit beli ubat ayah kamu sekarang ni. Alah, mak ni nak pinjam sikit je pun. Okeylah mak. Tak apalah. Kalau tak ada duit. Bye. Assalamualaikum. Amani semakin tertekan dengan masalah yang membelenggu dirinya. Tiba-tiba, Amani ternampak satu iklan di internet tentang pinjaman keuangan yang boleh dibuat dengan jumlah yang banyak. Tanpa berfikir panjang, Amani membuat keputusan untuk meminjam wang sebanyak RM50,000. Dia tidak sedar bahawa dia sudah berhutang dengan Ahlong. Suatu hari, Amani keluar makan bersama rakan sekerjanya di restoran. Amani sentiasa dalam keadaan gelisah dan tidak tenang akibat hutangnya yang semakin bertimbun. Namun, Amani sorokkan hal itu dari rakan-rakannya. Amani, aku perasan kau ni selalu membeli belah. Barang yang mahal pula tu, aku tak fahamlah macam mana kau simpan duit. Kau ada buat kerja sampingan ke? Betul. Aku pun perasan benda yang sama. Kau ada kereta mewah, rumah, padahal kau sama bayar dengan kita orang. Gaji kita bukannya besar sangat. Apa rahsia kau? Apalah korang ni? Mana ada? Aku biasa-biasa je lah. Tak adalah mana ada rahsia apa-apa pun. Suatu ketika di pejabat. Amani, ada orang cari kau lah pagi tadi. Dia tunggu je depan ofis kita. Asal kau tak jawab telefon? Aku cuba telefon kau banyak kali tadi. Hah? Ada orang cari aku? Siapa dia orang? Manalah aku tahu. Nampak macam serius je. Berkali-kali tanya pasal kau. Kau kat mana pagi tadi? Amani, kenapa kau datang lambat? Ada surat untuk kau ni. Lalu Amani membuka surat tersebut. Rupa-rupanya surat itu adalah surat amaran dari Ahlong. Surat itu ada menyatakan bahawa Amani mempunyai sedikit sahaja masa untuk melasaikan hutangnya. Weh korang. Aku nak minta tolong korang ni. Kalau ada orang cari aku lagi, cakap yang aku tak ada tau. Diorang ni semua penipu lah. Asyik nak ambil 2 orang je. Kalau diorang cari aku, bagi tahu yang aku pergi kursus sebulan tau. Ha? Dah kenapa sampai sebulan kursusnya? Kalau ia pun nak menipu, macam mana diorang boleh tahu semua info pasal kau? Lagi-lagi, info pasal mak bapak kau. Kau ada sorotkan sesuatu ke dari kami? Muka kau macam gelisah semacam je. Jangan risaulah. Ada pengawal keselamatan lah dekat ofis ni. CCTV pun ada. Apa yang kau risau sangat? Tak apa. Nanti kami beritahu diorang yang kau pergi kursus, okey? Okey, terima kasih tau korang. Suatu hari di kedai makan. Wow, weh. Lawanya tempat ni. Korang belanja aku kan? Ya, aku belanja. Kau ni pun dah banyak kali dah minta kami belanja kau makan. Bila kau pula nak belanja kami makan? Kau beli barang-barang semua yang atas RM200.
Ni makanan je pun tak sampai 100 pun. Ya, nanti aku belanja lah. Cuma bulan ni aku kena guna duit lebih sikit lah. Jadi aku tak ada untuk simpanan. Minta maaf lah. Kau tahu tak, orang macam kau ni ada kereta dan rumah, sepatutnya wajib ada duit simpanan. Mana tahu kalau ada kemalangan satu hari nanti. Contohnya kereta rosak ke, kau nak bayar macam mana? Wajib tahu ada duit simpanan. Alah korang ni. Kuat bebel lah. Aku tahulah macam mana nak uruskan diri aku. Alah, kita semua kan dah besar. Jadi boleh je kita cari jalan untuk dapatkan duit kecemasan tu. Macam mana kau nak dapatkan duit kecemasan tu? Aku pinjam dengan Along. Weh, kau ni Along bahayalah. Kau tak tahu ke kesan dia macam mana nanti? Patutlah. Aduh, selalu orang cari kau kan. Orang tu Along lah kan. Muka Amani kelihatan gelisah kerana terkantoi dengan rakan-rakannya itu. Mukanya seperti ingin meminta bantuan dan meraih simpati daripada rakan-rakannya. Kau dapat tak bayar dorang? Kau pinjam berapa ringgit dengan dorang? Kau budak pandai lah Mani. Kenapa kau pilih untuk pinjam dekat Ahlong? Betul. Aku nasihatkan kau, tolonglah berhenti pinjam daripada diorang. Aku risaulah. Kau cerita tak pasal kau pinjam dari Along dekat ibu ayah kau? Aku faham kau nak kereta dan rumah, tapi bukan dengan cara ni weh Amani. Habis tu, cuba korang bagi tahu aku. Dekat siapa lagi aku nak minta? Mak ayahku. Mak ayahku pun tak nak bayarkan hutangku. Aku cuba tanya kawan lama aku. Diorang pun bagi jawapan yang sama. Lepas tu, mengelak pula tu untuk jumpa aku. Korang boleh ke bagi pinjam duit kat aku? Aku pun tak tahulah kenapa bunga tinggi sangat. Aku pinjam RM50,000. Tapi aku kena bayar balik RM100,000. Ya Allah, astagfirullah. Amani, tinggi sangat tu jumlah dia. Dah agak dah. Kau mesti pinjam bukan sikit-sikit. Kau ni memang perlukan bantuan dari kenalan atau saudara mara kau. Sebelum nasib jadi bubur, aku tak naklah apa-apa terjadi pada kau. Aku boleh cuba tanya bos kita juga. Percepatkan kau punya gaji ke. Sekurang-kurangnya kau bayarlah suku ke. Terima kasih korang sebab ada masa susah senang aku. Aku terhutang budi sangat dekat korang. Hutang budi tak apa. Hutang duit jangan. Betul. Kau tahu kan hutang duit ni akan susahkan ramai pihak. Terutama mak ayah kau. Kasihan mereka. Nanti kalau kau tiada, mereka yang terpaksa bayarkan hutang kau ni. Dan roh kau tidak akan tenang selagi hutang kau ni belum selesai. Jangan cerita pasal akhirat. Aku belum mati lagi lah. Yelah. Kami Kami nasihatkan cuma je. nak nasihatkan je. Rakan-rakan sekejapnya risau akan situasi yang menimpa sahabatnya itu dan ingin membantu Amani semampu yang boleh. Hello Cik Amani. Kenapa susah sangat nak angkat panggilan telefon kami ni? Hutang bila mau bayar? Tuan, saya merayu dekat tuan. Tolong beri saya sikit masa lagi. Saya tengah usahakan Berapa untuk lama bayar lagi hutang kau tu. nak kami beri masa ni? Kau ingat balik perjanjian kita macam mana tu? Kau dah 2 bulan lambat bayar hutang kami tau. Kalau ikutkan ni semua, campur bunga semua ni, dah hutang kau dengan kita orang dah mencapai RM120,000 tau. Apa? RM120,000? Apa ni tuan? Saya pinjam hanya RM50,000 saja dengan tuan. Mana saya nak Masa cari kau duit pinjam, RM120,000 tu? tak ada kau fikir pula masalah ni. Macam manilah Cik Amani kami bagi kau masa 3 hari je untuk selesaikan. Kalau tak, kau sendiri tahulah apa akibatnya. Amani berasa sangat takut dan resah memikirkan tentang jumlah wang yang terlalu besar untuk dicari dan bimbang akan keselamatannya. Otaknya ligat mencari jalan penyelesaian. Mungkin dengan meminta bantuan keluarganya dapat menyelesaikan kemelut ini.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam ayah. Ayah sihat? Sihat, Alhamdulillah. Amani sihat? Amani sihat je. Um, Kenapa ni? Amani okey tak? ayah, Amani ada nak beritahu sesuatu ni. Mana tahu ayah boleh tolong ke? Cuba cerita dulu. Um, Amani rasa bersalah untuk kongsikan bersama ayahnya kerana semua ini berpunca dari sikap tamak dia sendiri. Dia juga bimbang akan dimarahi oleh ayah dan ibu. tak ada apa-apa lah ayah. Amani lupa pula nak cerita apa tadi. Pula dah. Nanti kalau dah ingat, baru beritahu ayah, okey? Okey ayah. Ayah, Amani minta maaf kalau Amani ada buat salah silap dengan ayah, dengan ibu. Kenapa tiba-tiba ni Amani? Tak ada apalah ayah, saja. Okeylah, Amani ada hal ni kejap. Nanti kirim salam dekat ibu ya. Bye. Assalamualaikum. Baiklah. Waalaikumsalam. Setelah 4 hari berlalu, Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Aisyah ke? Oh, ya saya. Boleh saya tahu siapa yang bercakap? Saya Ibu Amani. Oh ya, makcik. Makcik sihat? Sihat, Alhamdulillah. Maaflah kalau makcik ni ganggu Aisyah. Kamu tahu Amani dekat mana? Kamu kawan tempat kerja dia kan? Amani? Amani dah tak datang kerja sejak 2 hari lepas, makcik. Kali terakhir saya jumpa dia cakap nak balik kampung. Ya ke Aisyah? Makcik dah telefon banyak kali 2 hari lepas tapi tak berjawab. Makcik bimbang apa-apa terjadi dekat Amani. Hello Aisyah. Oh, ya saya pakcik. Pakcik nak minta tolong kamu ke rumah sewa Amani boleh? Tolong periksa Amani ada dekat sana ke tak? Boleh, insyaAllah pakcik. Saya habis kerja dalam masa sejam lagi dan saya akan terus ke rumah sewa Amani. Nanti saya akan hubungi pakcik dan makcik balik. Okey, baiklah. Terima kasih ya Aisyah. Pakcik minta maaf, susahkan. Tak mengapa pakcik. selepas waktu bekerja, Aisyah melawat rumah sewa Amani. Ketika sampai, rumah Amani tidak berkunci dan Aisyah masuk ke dalam rumah dan kelihatan rumah Amani bersepah. Aisyah terus ke bilik tidur Amani dan malangnya. Jasad Amani ditemui terbaring kaku dan kepala Amani berlumuran darah. Amani disahkan meninggal dunia akibat pukulan di kepala. Ingat, sesungguhnya sikap tamak membinasakan. Jangan libatkan diri dengan pinjaman ahlong atau sebarang pinjaman tidak berdaftar. Ingat tentang diri sendiri dan orang yang tersayang.